Salam sejahtera, nama saya Chua Sing Jie dan bawah adalah ahli kumpulan saya. Hari ini kita akan membincangkan isu globalisasi tentang kesan pandemik COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Sekarang, saya akan memulakan pembincangan ini dengan pendahuluan. Kemunculan virus COVID-19 telah mengepakkan dunia pada akhir bulan Disember 2019. Virus ini didapati berasal daripada wilayah Wuhan, China apabila kes pertama telah dikesan melalui sebuah pasar makanan laut. Kini, virus berbahaya ini telah menular ke setiap sudut dunia dan dilabelkan sebagai pandemik oleh WHO. Wabak ini merebak pantas sehingga merenggut jutaan nyawa manusia sedunia. Bagi membentuk pandemik ini, kerajaan Malaysia telah melancarkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program ini turut melibatkan pemberian vaksin secara percuma kepada warga negara dan bukan warga negara Malaysia. Sebelum program ini diperkenalkan, kerajaan telah mengambil inisiatif untuk mengekang penularan virus ini melalui Perintah Kawalan Pergerakan. Hal ini demikian memberi impak kepada sektor pendidikan. Pelaksanaan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka sebelum ini bertukar kepada pembelajaran atas talian dengan kewujudan pandemik COVID-19. Perubahan paradigma amalan yang berlaku kepada setiap pelajar ini melibatkan perubahan terhadap kehidupan sosial mereka. Tambahan pula, COVID-19 juga menyebabkan banyak aktiviti pembelajaran tidak dapat dijalankan dan terpaksa duduk di rumah. Hal ini telah memberi impak yang besar kepada kehidupan sosial pelajar. Seterusnya, kita akan menerus ke sorotan kajian. Terdapat beberapa virus yang telah melanda dunia. Virus yang baru-baru ini ialah COVID-19. Penyakit virus ini juga dikenali sebagai Wuhan Coronavirus kerana dipercayai mula dari bandar Wuhan, Hubei, China pada akhir 2019. Pada masa ini, coronavirus telah menyebar ke seluruh dunia dengan hampir 250 juta kes dan 5 juta kematian yang sah. Selain daripada COVID-19, maut hitam juga merupakan salah satu virus yang paling dahsyat sepanjang sejarah di dunia. Ia bermula dari Asia Tenggara dan merebak ke Eropah pada awal 1340-an dengan anggaran 75 hingga 200 juta kematian orang di seluruh dunia. Di samping itu, virus yang melanda dunia ialah Ebola. Kes pertama yang diketahui Ebola berlaku di selatan Sudan dan Republik Demokratik Kongo. Pada tahun 1976, penyakit ini mempunyai kadar kematian yang tinggi sehingga 70%. Selama 5.420 orang disahkan mati akibat wabak Ebola yang melanda 8 negara. Virus yang keempat ialah SARS. SARS berlaku di Guangdong, China pada 2002. Selepas kes pertama dikesan di China, ia merebak dari Asia Tenggara ke Australia, Eropah dan Amerika Utara disebabkan kekurangan langkah perubatan tepat pada masa. Akhirnya, selesama Sepanyol pada tahun 1918, jangkiti 1/3 daripada 1.8 bilion penduduk dunia dan mengorbankan sekurang-kurangnya 50 juta orang. Virus itu tidak berasal di Sepanyol, tetapi negara tersebut adalah pertama melaporkan mengenai wabak itu. So, terdapat beberapa teori konspirasi tentang puncak COVID-19 tersebar di masyarakat. Antaranya, teori konspirasi pertama ialah virus COVID-19 adalah dari pasar borong yang menjual haiwan liar seperti kelawar dan ular bisar. Hal ini dikatakan demikian kerana kes COVID-19 pertama ialah dikesan di Wuhan, China, dan selepas saintis menjalankan siasatan dan mereka mendapati bahawa pesakit tersebut mempunyai virus COVID-19 di dalam badan dan serupa dengan virus di dalam badan kelawar. Dan pesakit tersebut juga pernah mengunjungi ke sebuah pasar borong yang menjual kelawar. Selain itu, teori konspirasi kedua ialah wabak COVID-19 adalah tersebar dari magma keselamatan bio yang terletak di Wuhan, China. Hal ini dikatakan demikian kerana magma tersebut telah menyimpan sebanyak 600 ekor kelawar yang mempunyai virus COVID-19 di dalam badan kelawar dan
Mama tersebut hanya terletak 300 meter jauh dari Pasar Borong. Di samping itu, teori konspirasi ketiga ialah virus COVID-19 adalah mungkin dari Itali. Hal ini dikatakan demikian kerana seorang penyelidik dari Itali menyatakan bahawa terdapat beberapa sampel ujian kanser penduduk tempatan mengandungi antibodi terhadap COVID-19 pada Oktober 2019, iaitu sebelum kes pertama COVID-19 dikesan di China. So, walau bagaimanapun, puncak kewujudan COVID-19 masih tidak dapat dikena pasti dan masih dalam proses siasatan. Selamat sejahtera, nama saya Edmund Chin Jun Chi. Saya akan membentangkan kesan COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar sekarang. Kesan pertama ialah pelajar terpaksa belajar dalam talian. Kerajaan Malaysia telah melaksanakan MCO oleh sebab COVID-19. Hak pelajar untuk belajar di kampus telah dilucukan supaya mereka selamat. Pelajar-pelajar tidak dapat berjumpa dengan rakan-rakan mereka secara fizikal dan mereka terpaksa berbincang assignment atau tugasan dalam talian yang menyusahkan pelajar yang mempunyai internet yang teruk. Kurang fizikal interaksi dengan lecturer juga akan mengurangkan kepuasan pelajar dalam belajar. So, kesan kedua ialah semua physical activity telah dilarangkan. Pelajar-pelajar menghadapi tekanan yang besar dalam belajar. Mereka menggalakkan untuk menyertai aktiviti kelab atau aktiviti hiburan seperti sukan untuk berehat. Tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian kerana MCO ini dan ini menjadikan kehidupan pelajar mengisi dengan tekanan belajar sahaja kerana mereka tidak mempunyai cara untuk melepaskannya. Walau bagaimanapun, terdapat juga kesan yang baik daripada COVID-19 kerana pelajar terpaksa mengamalkan penjagaan sosial. Mereka bersama dengan ahli keluarga mereka setiap hari semasa MCO. Mereka dapat berhubung rapat dengan ahli keluarga mereka. Terdapat kajian menyatakan bahawa pelajar dapat menikmati masa berkualiti dengan ahli keluarga mereka dan ibu bapa juga dapat lebih memahami proses pembelajaran anak-anak. Itu sahaja untuk bahagian saya. Terima kasih. Saya akan menerangkan mengenai metodologi kajian yang kami gunakan untuk memenuhi objektif-objektif kajian kami. Bagi pengetahuan anda, reka bentuk penyelidikan terbagi kepada dua reka bentuk utama, iaitu kuantitatif dan kualitatif. Jadi, apakah perbezaan antara dua reka bentuk tersebut? Kajian kualitatif merupakan kajian yang menggunakan data-data yang diperoleh dengan cara pemerhatian, temu bual dan sebagainya. Manakala, kuantitatif pula menggunakan data-data yang boleh diukur, data yang menggunakan alat-alat pengukuran. Sebagai contoh ialah soal selidik, seperti yang digunakan dalam kajian kami. Jadi, sememangnya terdapat 4 jenis utama pendekatan kuantitatif, iaitu deskriptif, korelasi, sebab akibat dan juga penyelidikan eksperimen. Dalam kajian ini, jenis yang diimplikasikan ialah sebab akibat. Ia juga dikenali sebagai kuasi eksperimen. Jadi, saya tertanya-tanya, Chan, apakah bentuk sumber data dalam kajian kami ini? Selamat sejahtera dan terima kasih Christina atas soalan yang ditanya tadi. Sumber data dalam kajian kami berbentuk primer, iaitu data kami diekstrak daripada survey yang diedarkan kepada pelajar-pelajar. Kami telah mengedarkan Google Form secara atas talian melalui media masa seperti Facebook, Telegram, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Bilangan survey yang dikumpulkan ialah sebanyak 50 orang responden, di mana 50 orang responden ini merupakan sampel yang mewakili populasi pelajar dalam kajian kami. Untuk memastikan ketepatan kajian, pelajar yang melengkapkan survey kami mestilah pelajar yang masih aktif dalam pelajaran, tanpa mengambil kira umur, etnik, jantina serta tahap pendidikan. Sekian, terima kasih. Bahagian saya akan menjelaskan jawapan-jawapan dari responden kami terhadap latar belakang COVID-19. Majoriti responden kami bersetuju dengan kenyataan tentang punca yang membentukkan penyakit COVID-19 adalah disebabkan oleh virus SARS-CoV-2.
Antara 4 varian utama yang beredar secara global adalah Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Dengan varian Beta dan Delta sedang mengamuk di Malaysia. Seterusnya, semua responden bersetuju dengan kenyataan bahawa warga tua berisiko tinggi untuk menghidap penyakit ini, terutamanya warga tua yang lemah dan orang yang ada penyakit seperti penyakit jantung atau paru-paru. Golongan lain seperti kanak-kanak juga salah satu golongan berisiko tinggi. Jika dijangkitkan oleh virus ini, pesakit akan menghidapkan simptom yang ringan seperti demam dan batuk saja. Manakala simptom yang teruk akan menyebabkan kesukaran pernafasan dan juga memerlukan rawatan berubatan. Kemudian, kebanyakan responden bersetuju dengan kenyataan tentang simptom pada tahap awal apabila dijangkitkan oleh virus COVID-19. Pesakit yang mengalami batuk, demam, berasa letih dan kehilangan rasa mungkin telah dijangkitkan oleh COVID-19. Responden juga bersetuju dengan kenyataan tentang langkah-langkah untuk mencegah penyakit ini. Kerajaan Malaysia telah menekankan SOP dalam kehidupan rakyat seperti mengekalkan penjarakan sosial dengan orang lain untuk melindungi kita daripada penyakit ini. Akhir sekali, semua responden bersetuju dengan kenyataan tentang vaksinasi COVID-19. Antara vaksin yang digunakan dalam negara kita adalah AZ, Pfizer dan Sinovac. Pelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun dinamakan PICK adalah untuk mencegah penularan penyakit ini dengan menyuruhkan semua rakyat menerima vaksin supaya kita dapat mencapai imuniti kelompok di negara kita. Ini adalah kerana penerimaan vaksin telah dibuktikan dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Seterusnya, tim saya akan menerangkan tentang punca-punca yang membentukkan COVID-19. Sekarang saya ingin berbincang tentang puncak-puncak COVID-19. Berdasarkan survei kami, majoriti responden telah bersetuju dengan soalan 1 dan 2 iaitu puncak COVID-19 adalah daripada haiwan liar dan makanan laut. Hal ini kerana beberapa kajian telah menunjukkan virus COVID-19 berkait rapat dengan hidupan liar seperti kelawar atau ular. Selain itu, pihak berkuasa di China juga percaya virus ini adalah daripada haiwan liar di pasar makanan laut. Di soalan 3 dan 4, kami mendapati majoriti responden juga bersetuju dengan pernyataan kami, iaitu puncak penyebaran COVID-19 adalah kerana pergerakan rentas negeri dan masyarakat yang tidak mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Hal ini kerana pergerakan rentas negeri akan membawa virus COVID-19 dari satu negeri ke negeri lain. Tambahan pula, orang yang tidak memakai pelitup muka dengan betul dan tidak menjaga jarak sosial 1 meter akan berisiko tinggi untuk menjangkiti virus ini. Ini adalah kerana COVID-19 bukan sahaja merebak menerusi jejak il, tetapi ia juga merebak di ruang udara. Di soalan 5, majoriti responden juga bersetuju dengan pernyataan kami tentang penyebaran COVID-19 disebabkan oleh perhimpunan secara besar-besaran. Perhimpunan merupakan tempat tertutup yang sesak tanpa pengudaraan yang baik, dan pendedahan kepada keadaan tersebut akan menyebabkan jangkitan berlaku dan merentas dengan pantas. Ini boleh dibuktikan oleh contoh kluster perhimpunan distrik Petaling. Sekarang, saya akan membincangkan kesan COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Berdasarkan survei, majoriti responden bersetuju bahawa pelajar menghabiskan masa yang lebih panjang dalam sosial media semasa pandemik COVID-19. Hal ini adalah kerana sosial media menjadi media utama kepada pelajar untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran, mendapatkan pelbagai maklumat terkini serta mengisikan masa lapang. Walau bagaimanapun, individu yang menghabiskan masa yang terlalu lama atas talian akan dibelenggu dengan rasa sedih, tidak puas hati, hambar dan sunyi. Selain itu, terdapat majoriti responden bersetuju bahawa COVID-19 membawa kesan negatif terhadap keyakinan pelajar untuk berkomunikasi serta perkembangan kemahiran interpersonal pelajar. Pengajaran dan pembelajaran melalui skrin komputer yang terlalu lama akan membawa kesan negatif terhadap kehidupan sosial pelajar. Dan hal ini adalah kerana apabila semua aktiviti perlu dilakukan secara atas talian, pelajar akan kurang peluang untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain dan ini akan melemahkan kemahiran pelajar dalam aspek sosial mereka.
Kesimpulannya, wabak ini telah menjejaskan kehidupan kita dengan teruk dan menyebabkan orang ramai termasuk pelajar menghadapi masalah psikologi dan masalah mental yang serius seperti bunuh diri atau kemurungan. Terdapat beberapa kes yang mengenai bunuh diri telah muncul di dalam golongan pelajar dan punca stres mereka merakumi dari pembelajaran sehingga kewangan semasa COVID-19. Oleh itu, kita harus memberi perhatian yang mencukupi terhadap kesan pandemik COVID-19 dalam keperluan psikologi pelajar kerana mereka adalah generasi muda yang akan menjadi peneraju pembangunan negara pada masa yang akan datang. Sebagai generasi muda, kita perlu melengkapkan diri dengan keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran semasa. Pelajar-pelajar harus bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan memainkan peranan sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Sekiranya seseorang pelajar berasa kecewa dan stres apabila menghadapi masalah, dia harus berkongsi masalahnya dengan ahli keluarga ataupun rakan-rakan rapat untuk mengurangkan stres. COVID-19 tidak seharusnya menjadi alasan untuk kita terpantut dan membuang masa yang berharga. Kita perlu belajar secara positif kerana pembelajaran dalam talian juga membawa faedah seperti belajar mempunyai masa yang lebih fleksibel dalam pembelajaran mereka. Selain itu, kita hendaklah belajar secara positif dan saling membantu untuk menyelesaikan cabaran-cabaran dalam kehidupan kita. Perpaduan adalah cara terbaik untuk memudahkan semua orang mengatasi wabak ini. Sebagai contoh, Food Bank merupakan contoh terbaik yang mewujudkan perpaduan masyarakat dan menyelesaikan kesukaran sepanjang pandemik COVID-19. Food Bank merupakan satu aktiviti yang dibangkitkan oleh masyarakat untuk memberi bantuan makanan kepada rakyat yang menghadapi kesukaran sepanjang PKP dilaksanakan oleh kerajaan. Kesimpulannya, wabak ini akan ditenangkan secara beransur-ansur kerana kerajaan Malaysia telah melancarkan program vaksinasi COVID-19 untuk membentong virus COVID-19. Bab kata pepatah, bulat air kerana pembentong, bulat manusia kerana muafakat. Semua rakyat perlulah berganding bahu untuk menggengkam COVID-19 supaya dapat kembali ke kehidupan normal. Itu sahaja persembahan kami. Sekian, terima kasih.